Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan-Mu daripada kami mempersekutukan suatu apapun jua dengan-Mu dalam keadaan kami mengetahui, dan kami memohon perlindungan dengan-Mu daripada mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk kita teruskan dengan sesi ketujuh perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Untuk sesi perkongsian audiobook sesi yang ketujuh. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Hasil karangan Dr. Abdullah Yasin. Terbitan Karya Bestari. Edaran Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Versi yang sedang kita ikuti sekarang ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi sebelumnya kita telah selesaikan perkongsian bacaan audiobook untuk bab muqaddimah kitab dan juga beberapa subtopik daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, subtopik akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid dan perbahasan ilmu tauhid. Dan insya-Allah di hari yang berbahagia ini kita akan teruskan lagi dengan perkongsian subtopik jenis-jenis tauhid, insya-Allah. Sama-sama kita ikuti sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah bagi sesi perkongsian audiobook yang ketujuh ini, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, bahawa jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, nescaya akan hapuslah amalanmu. Dan tentulah kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Bab 1. Islam agama yang hak. Subtopik jenis-jenis tauhid. Perkataan tauhid diambil daripada perkataan wahid yang bermaksud satu atau esa. Maka tauhid bermaksud mengesakan. Disebabkan kita dituntut mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa aspek, iaitu zatnya, perbuatannya, nama dan sifat-sifatnya, serta ibadah kepadanya, maka ulama akidah membahagikan tauhid kepada 3 jenis, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, ataupun dikenali juga dengan nama tauhid ibadah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dari aspek perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memiliki dan mentadbir. Kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menciptakan alam ini. Tiada selain Dia yang mampu mencipta apa jua pun. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk. Tiada selain Dia yang mampu berbuat demikian. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mentadbir alam ini dan tidak ada selain Dia yang menguruskannya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hujan dan memberi rezeki. Tiada selain Dia yang mampu melakukan perkara-perkara seperti itu. Termasuk juga dalam jenis tauhid ini ialah meyakini bahawa hanya miliknya lah kuasa menentukan hukum dan syariat dengan mengutus rasul-rasul serta menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hal ini di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Namun demikian, tauhid rububiyah
bukanlah pembeza antara Muslim dengan kafir, kerana mereka yang tidak beriman juga memiliki tauhid jenis ini. Yahudi dan Nasrani juga meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini, menurunkan hujan, mentadbir, menghidupkan serta mematikan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kaum musyrikin penyembah berhala pada zaman Rasulullah SAW. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Az-Zukhruf ayat 9. Hanya umat yang tidak beragama sahaja yang tidak mempunyai tauhid rububiyah ini. Seperti golongan Ad-Dahriyun, atheist, golongan anti-Tuhan, komunis. Bagi mereka, semua kejadian terjadi dengan sendirinya hasil proses masa. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Sadaqallahul Azim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Al-Jasiyah ayat 24. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat bermaksud nama-nama dan sifat-sifat. Maka tauhid asma wa sifat bermaksud mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dari aspek nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala nama serta sifat yang sempurna, dan Dia Maha Suci daripada semua sifat serta nama yang tidak layak baginya. Berhubung kait hal ini, ada 3 ketentuan yang mesti kita yakini. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Ghaib. Kedua, Allah Maha mengetahui tentang dirinya. Ketiga, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan 3 hakikat tersebut, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Ghaib, kita tidak dapat melihatnya di muka bumi ini. Oleh itu, segala penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ataupun setiap keterangan Rasulullah SAW dalam hadis sahih berkenaan sifat serta nama-namanya wajar diterima sahaja sesuai dengan kebesarannya tanpa kita mempertikaikannya, baik secara tahrif, yakni secara penyelewengan, ataupun secara ta'til, yakni penghapusan, ataupun secara takyif, bertanyakan bagaimana, dan secara tamsil, yakni menyerupakannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul Azim. Hanya milik Allah jualah asma al-husna, nama-nama yang paling baik. Maka pohonlah kepadanya dengan menyebut asma al-husna itu.
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Suratul A'raf ayat 180. Tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Perkataan uluhiyah diambil daripada perkataan ilah yang bermaksud Tuhan yang berhak disembah. Jadi tauhid uluhiyah bermaksud kita meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak disembah dan dia tidak boleh dipersekutukan dengan sesiapa pun jua di dalam ibadah, di dalam pengabdian diri hambanya. Atas sebab itulah tauhid jenis ini dinamakan juga dengan nama tauhid ibadah, tauhid pengabdian. Inilah kandungan utama kalimah tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi kandungan utama kalimah tauhid ini bukanlah tauhid rububiyah ataupun tauhid asma wa sifat, kerana kedua-duanya hanyalah pelengkap bagi tauhid uluhiyah, yakni tauhid ibadah ini. Oleh sebab itu, tugas utama para rasul alaihissalatu wassalam yang diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyampaikan tauhid uluhiyah, yakni tauhid ibadah. Inilah tauhid yang membezakan antara muslim dengan kafir. Jenis tauhid inilah yang membezakan antara muslim dengan kafir. Walaupun orang kafir memiliki tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, namun mereka tetaplah kafir kerana tidak memiliki tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah ini. Orang-orang kafir masih lagi melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya mengapa Islam meletakkan dosa syirik sebagai dosa yang sangat berat, mengatasi segala jenis dosa besar yang lainnya. Semua para rasul mengawali dakwah mereka dengan tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah ini. Ini sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah kami utuskan Nuh alaihissalam kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Suratul A'raf ayat 59. Hubungan antara tiga tauhid, yakni hubungan antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Setelah memahami hakikat tiga jenis tauhid tersebut, maka perlulah kita mengetahui hubungan antara ketiga-tiganya. Apakah kesemuanya berkait rapat antara satu sama lain sehingga tidak sempurna yang satu tanpa yang lain, atau sebaliknya? Atau apakah sudah mencukupi meyakini sebahagian jenis tauhid sahaja? Atau kita dituntut meyakini kesemuanya? Ketiga-tiga jenis tauhid tersebut iaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu sama lain, sehingga yang satu tidak akan sempurna tanpa yang lain. Umpamanya, walaupun seseorang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam dan mengurusnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya daripada menimpanya, namun tauhid rububiyah ini tidak berguna jika tidak beribadat hanya kepadanya, iaitu tauhid uluhiyah. Demikian juga sebaliknya, walaupun beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni uluhiyah,
Tetapi jika dia masih percaya masih ada kuasa selain dia yang boleh memberinya rezeki dan menolak mudarat ataupun bahaya, yakni rububiyah, maka tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah seperti ini juga tidaklah ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'budullaha wattaquh, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون صدق الله العظيم." Sembahlah Allah dan bertakwalah kamu kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah dia, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Hanya kepadanya jualah kamu akan dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 16 hingga 17. Demikian juga dengan tauhid asma wa sifat. Malah tauhid jenis ini mencakupi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat mengandungi makna keyakinan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya, bahawa dia memiliki segala sifat yang sempurna yang selain dia tidak layak memilikinya. Ini tentu saja mencakupi keyakinan bahawa dialah Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya dalam rububiyah dan dalam uluhiyahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook pembacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini. Semoga perkongsian kita yang sebelum ini dan yang seterusnya insya-Allah akan dapat membantu untuk kita mempertingkatkan kesempurnaan iman kita dan juga kesempurnaan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kedua-dua iman dan amal soleh kita itu bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membolehkan kita balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan membawa hati yang bersih dengan iman dan amal yang sempurna, bersih daripada segala bentuk kesyirikan kepadanya. Sehingga bertemu lagi di sesi perkongsian selanjutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua insya-Allah.